Okey, hari ni kita belajar ada adab memelihara harta benda awam. Adab memelihara harta benda awam. Tahu tak harta benda awam ni mana? Ni macam taman yang kita pergi main sama permainan. Itu harta benda awam sebab semua boleh pergi main kat situ. Taman permainan. Pondok dekat sini. Yang tempat kita istirahat. Itu tempat istirahat tu harta benda awam. Dekat tempat mana-mana yang semua boleh guna, itu kita panggil harta benda awam. Kalau tak dengar bagi tahu takut cakap seorang-seorang tadi buat lima. Okey, sama cek kan. Gali dua orang. Okey. Pergi dekat muka surat 44. Siapa ada buku teks, buka muka surat 44. Baik dengar siapa yang masuk ni. Okey, buka muka surat 44. Okey, kita tengok pengertian harta benda awam. Harta benda awam ialah kemudahan yang disediakan untuk kegunaan orang ramai. Apa dia kemudahan tu? Biasa yang kita tengok dekat RNR kan, kita berhenti, kita akan pergi tandas, pergi surau. Itu adalah kemudahan awam. Okey. Tandas awam. Macam RNR lah, kita berhenti kat mana-mana. Contoh kat stesen bas ke, ada tandas kan? Itu tandas awam. Macam yang kena bayar pun ada juga kan? Memanglah sekarang memang ada yang dah berbayar. Alah 50 sen kan? Tak apa. Okey. Telefon awam. Sekarang ni rasanya semua dah ada telefon yang canggih kan? Jadi dia jarang lah guna telefon ni. Tapi Mak Alimah dulu guna telefon ni dekat asrama. Jadi mak ayah awak. Mak ayah awak pernah guna telefon awam ni. Okey, telefon awam. Okey, ni pondok menunggu bas. Siapa yang biasa, mak ayah dia biasa naik bas, dia pun boleh ikut sekali mak ayah dia. Biasanya, nampak kan pondok menunggu bas yang dekat jalan tu kan? Dekat tepi jalan tu, itu pondok menunggu bas. Kemudahan awam sebab semua boleh guna. Semua boleh duduk, tak ada siapa punya pun. Okey, yang ni taman permainan kanak-kanak. Macam awak pergi dekat taman permainan, itu semua boleh main kan? Awak main dengan kawan-kawan, itu bukan, dia bukan hak milik siapa-siapa. Jadi itu kemudahan awam. Kemudahan awam, okey. Okey, ada adab menggunakan harta benda awam. Ada adab menggunakan harta benda awam. Okey, dengan harta benda awam ni pun kita ada adab juga. Okey. Macam dekat sekolah ni kan? Kat sekolah ni, meja, kerusi, kain putih, itu pun kemudahan awam tau. Sebabnya walaupun sekolah ni, tapi awak semua boleh gunakan. Tapi kita sebagai guru ke, semualah pelajar ke, siapa-siapa kena ada adab dengan adab untuk menggunakan harta benda awam. Okey, tengok yang pertama. Yang pertama adab dia mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Mengikut peraturan yang telah ditetapkan maksudnya, okey, contohlah, okey, awak pergi kat sekolah, okey, Mak Alimah kata jangan conteng meja. Awak tak boleh conteng lah, itu peraturan dia. Okey, contoh, whiteboard, papan putih tu kan. Biasanya kalau tak ada guru, awak tak boleh guna kan. Tapi kalau ada guru, bila guru suruh awak jawab dekat papan putih, baru awak boleh guna. Itu peraturan. Kena mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Okey, yang kedua, bertimbang rasa dengan pengguna yang lain. Okey, bertimbang rasa dengan pengguna yang lain. Maksudnya, kita ada macam, okey, contoh awak masuk tandas awam kan. Awak masuk tandas awam, tapi ramai lagi tengah beratur nak masuk ni. Tapi awak boleh buat lama-lama duduk dalam tandas awam. Tu tak boleh lah. Sebabnya, itu kegunaan orang ramai juga. Bukan awak seorang je. Okey, faham? Itu bertimbang rasa dengan pengguna yang lain. Okey, yang ketiga, menggunakannya dengan cermat dan berhati-hati. Okey, kena gunakannya dengan cermat dan berhati-hati. Okey, contoh. Masuk dalam tandas awam, kan? Masuk dalam tandas awam. Awak jaga tak kebersihan tandas tu?
Biasa kalau kita masuk pergi tandas kan. Okey, mestilah awak tahu semua. Semua menjaga kat sini. Maklimah tahu anak-anak Seriti semua menjaga. Tapi biasanya kita akan tengok pergi kat tandas-tandas awam yang lain kan. Kat Petronas ke, Shell ke, mana-mana. Kita, macam nak cakap, ada yang kalau nampak benda yang kotor ke apa ke, tolonglah bersih-bersihkan sikit. Itu maksudnya, okey, kalau kita masuk, kita kena buang sampah kena dalam tong sampah tau. Jangan main campak je. Itu dah tak jaga harta benda awam dah tu. Okey, menggunakannya macam nak. Okey, contohlah dekat sekolah. Ya dengar tak? Okey, contohlah dekat sekolah kan, kerusi dah bagi okey dah. Semua dah cantik dah. Dah boleh duduk apa semua. Tiba-tiba awak congek, lama-lama patah. Bila dah patah itu dah tak jaga harta benda dah tu. Itu dia tak berhati-hati. Jadi kita kena menggunakan dengan cermat. Kita kena duduk dengan sopan santun. Betul tak? Okey, yang keempat, tidak menconteng atau merosakkan. Okey, contoh macam meja dekat sekolah. Biasa kan? Pensel. Ada pensel kat tangan ni kan? Biasa contohlah Mukadimah lambat sikit sebab sakit perut ke kan? Tiba-tiba dia conteng lah, bosan lah. Conteng. Tak ada kertas ni nak conteng kat meja ni. Tak boleh. Tak elok tau. Okey, tidak menconteng atau merosakkan. Okey. Yang seterusnya, menjaga kebersihan persekitaran. Okey. Macam dalam kelas maklimah tengok ada yang jaga, ada yang tahu macam mana nak jaga harta benda awam. Ada yang kutip sampah, dia nampak sampah je bawah meja dia kutip. Sebab dia tahu Allah suka kalau kita jaga kebersihan, betul tak? Jadi kita kena jaga kebersihan alam persekitaran juga. Macam contoh dekat permainan ke, taman permainan ke kan, nampak orang buang sampah, tegurlah dia. Tapi kalau takut nak tegur tak apa, awak tolong ambilkan sampah tu untuk dia, buangkan dalam tong sampah, okey? Okey, seterusnya menjaga keselamatan harta benda awam. Keselamatan harta benda awam ni macam mana? Macam, okey contoh keselamatan harta benda awam. Contohlah, buai tu kan. Buai, dia mula-mula memanglah elok tapi adalah dah lama-lama main kan, dia macam dah nak rosak ke kan, macam dah nak terjatuh ke kan. Awak kenalah laporkan dekat mana-mana kat situ. Dekat kawasan tu ada Pak Zai ke, bagi tahu dia. Okey, bagi tahu dia, pakcik, saya nak laporkan ni. Taman permainan dekat sini ada yang buai dia macam nak jatuh lah, macam nak rosak tu. Takut nanti orang lain guna jatuh pula. Nanti bahayakan keselamatan orang lain. Kena bagi tahu. Okey. Okey, seterusnya melaporkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. Macam maklimah kata tadi, laporkan kepada pakcik tadi, Pak Gad tadi kan. Contoh, okey, maklimah duduk dekat ada satu rumah ni, dia ada Pak Gad kat bawah tu. Tapi ada jugalah macam contohlah berlaku kerosakan ke kan. Contoh, berlaku kerosakan lift. Jadi maklimah kena laporkan dekat Pak Gad tu. Lift ni rosak, tak boleh nak naik. Nanti orang-orang lain pun nak naik, tak dapat juga nak naik kan. Takut nanti ada yang naik problem tersekat kat tengah tu. Sebab maklimah pernah kena. Okey. Okey. Kita tengok gambar ni. Gambar dekat buku awak tu ada dekat muka surat 45. Okey, tengok kat skrin ni harta benda awam tanggungjawab bersama. Okey. Sebenarnya memang pun semua harta benda awam ni kita kena jaga sama. Contohlah, Alif Osman nak jaga ni. Tiba-tiba Alif Imran nak jaga ni. Tak adalah. Semua kita jaga sama KLIA ke kan, tempat kita berteduh ke, tempat rehat kan, borak-borak ke kan. Lepas tu hospital ni pun kita jaga sama-sama. Nampak sampah kutip, buang. Tak apa, yang macam kalau kita nampak orang lain buang sampah merata tu, kita tegur lah. Kalau berani, tegur. Okey? Kalau tak berani, tak apa. Kita tolong ambilkan, kita buangkan untuk dia. Okey? Masuk kepada, sebelum tu maklimah tunjuk video kejap Kalau tak nampak, bagi tahu tau. Video kat mana maklimah letak? Video. Ni. Dengar
Okey, macam yang awak nampak tadi dia minum dia minum dekat air kegunaan orang ramai ni. Tapi dia guna tangan. Sepatutnya kena guna cawan. Betul tak? Okey. Nampak tak dekat situ? Dia guna air. Kan? Dia sebenarnya tengah gosok gigi. Tapi dia guna air berlebihan. Ni membazir tau. Membazir amalan syaitan. Kan? Okey. Ni tak boleh kalau kita nak jaga harta benda awam. Kita kena tutup dulu paip ni. Tutup paip. Kemudian baru gosok gigi. Bila nak guna baru buka balik. Sekejap macam ada orang je. Macam ada orang. Oh tak ada. Memang tak clear lah. Okay. Macam yang ni. Tak clear? Tak. Tak dengar suara ke? Tak nampak skrin? Tak nampak skrin. Tak nampak Saya bersama Maklimah. Tak. Ya ke? Tak nampak? Sekejap. Tak. Maklimah try tukar balik. Nampak tak? Nampak tak? Ke tak nampak? Nampak tak Maklimah keluarkan video ni? Nampak. Nampak? Nampak. Okey. Tak nampak. 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 Ada yang nampak kan? Yang tak nampak tu. Nampak. Nampak kan? Nampak. Nampak. Tak nampak. Tak nampak. Nampak Maklimah. Nampak Okey, yang tak nampak jadi Maklimah. Nampak tu. Nampak. Okey. Ni dekat video ni kan orang tu dia nak beli air. Yang perempuan tadi tu dia nak beli air dekat mesin mesin air yang biasa awak masuk duit tu kan. Orang tu nak beli air. Jadi orang yang belakang dia ni dia nak guna juga. Sebenarnya kalau ikutkan kita tak boleh lama-lama kalau dah buat keputusan tu terus beli air tu sebabnya nanti orang lain minum. Okey, teruskan ni. Okey, nampak tak? Biasa kalau kita buang sampah, nampak sampah tu atas lantai ke tak masuk dalam tong sampah, kena kutip balik baru masukkan dalam tong sampah. Engkau dapat dengar tak nampak video pun. Okey. Conteng. Okey, nampak tak tu dia conteng dekat kertas yang biasa orang tampal tu kan? Biasa orang tampal tu untuk bagi tahu apa-apa maklumat kan. Contohlah dekat mana-mana apartmen ke kan biasa ada tampal juga dekat bawah kan. Jangan menggatal tangan tu nak conteng ya. Itu harta benda awam. Ni diconteng ni tak elok lah. Apa tu? Tak tahu. Janganlah conteng di tas tu. Ini kan kulit juga. Kalau orang lain dia kata nampak, ni tak nampak. Apa tu kita salah. Mana ni? Ya benda tu.
Okey, seterusnya tengok gambar, tengok video ni. Okey. Dia duduk atas kerusi tu. Dia dah tahu kerusi tu macam dah nak patah lah, dah goyah dah kan. Okey, tengok Okey, kawan dia masuk. Kawan dia masuk. Kawan dia duduk atas kerusi tu. Okey. Ini akan jadi bila kita dah tahu benda tu tak boleh guna tapi kita tak bagi tahu kawan kita. Itu dah membahayakan keselamatan orang lain. Jadi bila apa-apa yang jadi, contohnya kerusi rosak ke, meja rosak ke apa semua, kena maklumkan. Kejatuhan. Dia aku suka ada kat bawah ni. Kau buat lawak pula. Aku jatuh tadi tau. Aku siap patah. Kenapa kau tak beritahu aku? Mak abang, aku lupa. Aku sebenarnya nak beritahu kau tau. Tapi aku tak jumpa kau. Kau tak ada bilik pula. Mula lepas ni kalau ada apa-apa patah kan, apa-apa rosak, beritahu aku cepat-cepat tau. Supaya tak jadi macam ni, okay? Maafkan kau. Okey. Siapa yang tak nampak video tu tadi? Angkat tangan. Siapa yang tak nampak video Mak Alimah share tadi? Angkat tangan. Semua nampak Ni ada yang tak nampak tadi, macam ada yang tak nampak. Okey. Tak apa, siapa yang tak nampak nanti Mak Alimah. Oh, Sabrina tak nampak ya? Saya pun tak nampak Mak Alimah. Ya ke? Okey, ini memang jadi. Mak Alimah pun tak tahu kenapa ada yang tak nampak. Tapi rasanya dekat setting tu. Tak apa, nanti Mak Alimah akan masukkan dalam YouTube. Nanti Mak Alimah masukkan. Ataupun Mak Alimah bagilah link tu dekat korang. Biar korang tengok balik apa yang Mak Alimah bagi Sebab takut ada yang tak nampak, Mak Alimah tahu. Okey, tak apa. Teruskan, kita sambung. Okay. Kita sambung Buka muka surat. Ayat 46. Okey, bunyi apa tu? Buka muka 46. Apa dengar? Tak dengar? Dengar tak? Dengar Allah Okey. Semoga tak ada gangguan banyak Okey, tengok muka surat 46. Ini mata pelajaran. Oh, habis. Okey. Yang muka surat 46. Apa yang bunyi tu? Sekejap. Ada bunyi-bunyi lah. Maklum ambil Okey. Tengok pada fadilat beradab menggunakan harta benda awam. Okey, siapa yang ada buku boleh buka muka surat 46. Siapa yang tak ada buku boleh tengok Mak Alimah share ni. Okey, Alif Usman nampak Okey, kalau tak ada nampak Alif? Alimah nampak apa? Nampak Okey, fadilat beradab menggunakan harta benda awam. Okey, fadilat dia apa? Kelebihan kalau kita beradab, jaga harta benda awam, guna harta benda awam tu dengan beradab. Apa dia? Yang pertama, tidak mencemarkan pemandangan.
Tidak mencemarkan pemandangan. Contoh, kita okey, contoh mata kita untuk melihat. Mesti kita nak tengok benda yang bersih je, betul tak? Kalau kita nampak benda tu kotor kan, nanti itu dah tercemar lah pandangan kita. Maksudnya macam tu lah. Maksudnya bila kita tengok dekat tandas ke, kita jaga kan. Kita jaga kan nampak bersih kan. Itu tidak mencemarkan pemandangan. Itu maksudnya tidak mencemarkan pemandangan. Okey, yang kedua, memudahkan orang yang memerlukan. Okey, contoh tandas tu bersih. Bila tandas bersih, sebab awak dah jaga, awak guna, awak jaga dia kan. Awak dah guna. Awak buang sampah pun dekat tempat tong sampah, betul tak? Kalau buang sampah tu bukan dalam tong sampah, dah jadikan tandas tu tersumbat kan. Bila tandas tersumbat itu dah sukarkan orang lain. Tapi bila awak jaga, awak buang sampah dekat dalam tong sampah, itu akan memudahkan orang lain. Orang yang nak guna pun mudah. Itulah maksud memudahkan orang yang memerlukan. Okey. Yang ketiga. Faham? Okey, yang ketiga, tidak berlaku pembaziran. Okey, contoh macam dalam video tadi kan. Maklumat tunjuk dalam video tadi. Kan dia dia gosok gigi, dia buka air. Tapi dia tak guna lagi air tu. Kan? Dia tak guna lagi air tu. Tapi dia buka je. Itu membazir. Tapi andai kata dia tutup pilih air tadi tu. Dia gosok gigi dulu. Baru bila dah habis gosok, baru dia guna air tu. Itu tidak berlaku pembaziran. Itu maksudnya tidak berlaku pembaziran. Okey? Okey, yang keempat. Siapa yang pertama? Tidak mencemarkan pemandangan. Okey, fadilat guna harta benda awam ni. Pertama, tidak mencemarkan pemandangan. Kedua, memudahkan orang yang memerlukan. Ketiga, tidak berlaku pembaziran. Okey, yang keempat, kita masuk yang keempat ni. Dapat digunakan dalam jangka masa yang lama. Okey, contohlah. Contoh dekat je. Boleh tengok dekat sekolah kan? Ada orang ke? Ada. Okey, ada orang baru masuk. Tak apa. Nanti akan share dekat YouTube Okey. Terusnya, dapat digunakan dalam jangka masa yang lama. Okey, kita tengok contoh yang mudah. Contoh, awak tengok dekat tempat, okeylah, awak pergi sekolah kan? Memanglah sekarang awak tak sekolah lagi. Tapi sebelum ni awak sekolah darjah 1 kan? Okey, awak sekolah tu, awak jaga kan harta benda sekolah? Ke awak tak jaga? Mestilah jaga kan? Maklumat tengok bersih je kelas kan? Betul tak? Ya ke? Okey, jaga harta benda awam. Okey, bila awak jaga, contohlah bila awak jaga kelas awak kan, contoh awak jaga kelas awak ni, bersih je, tak ada sampah apa semua, nanti boleh guna lagi untuk tahun depan. Okey, contoh meja, kerusi, okey, tak ada apa yang patah lagi, boleh guna lagi untuk tahun depan. Itu jangka masa yang lama. Okey, kalau jangka masa pendek tu lain. Contohlah awak tak jaga, patah, itu dah kena beli baru dah bazir dah kat situ, betul tak? Okey, kalau awak jaga, itulah fadilat beradab tu. Fadilat beradab menggunakan harta benda awam. Bila jaga, boleh guna dalam jangka masa yang panjang. Okey. Yang seterusnya, fadilat yang last sekali, fadilat menggunakan harta benda awam yang last sekali. Okey, sebagai tanda syukur atau terima kasih di atas adanya harta benda awam. Okey, maksudnya kita jaga harta benda tu, kita sebagai hamba Allah kan, mestilah kita ada rasa syukur. Contoh nikmat apa yang Allah bagi dekat kita, kita syukur. Ada orang tak dapat pergi sekolah, betul tak? Ada orang duduk je kat tepi jalan sebab tak ada duit ni nak pergi sekolah. Kita ada sekolah dah, ada keperluan apa semua dah. Kan mak ayah kita dah bagi macam-macam dah. Betul tak? Okey, ada lagi yang baru masuk ya. Tak apa. Okey. Boleh Yang pertama tadi apa? Fadilat beradab guna harta benda awam. Pertama, tidak mencemarkan pemandangan. Kedua, memudahkan orang yang memerlukan. Ketiga, tidak berlaku pembaziran. Keempat, tidak digunakan dalam jangka masa yang lama. Dan yang terakhir, sebagai tanda syukur atau terima kasih di atas adanya harta benda awam. Okey. Akibat tidak memelihara harta benda awam. Okey, masuk kepada akibat ni.
Kalau kita tak pelihara harta benda awam, apa yang kesan buruk? Kesan buruk. Okey, apa dia? Okey, yang pertama, menyusahkan orang yang memerlukannya. Macam Maklimah kata tadi, contoh dia awak pergi tandas awam, contohlah awak tengok, alamak, tong sampah tak ada lah, awak pun buang dalam jamban kan? Betul tak? Buang dalam jamban, lepas tu dah tersumbat. Orang yang seterus-terus ni nak masuk, dah tak boleh guna. Itu menyusahkan orang yang memerlukan. Orang lain pun nak guna juga tandas tu, bukan awak seorang. Macam itulah. Okey, yang kedua, tidak dapat digunakan dengan sempurna. Okey, tidak dapat digunakan dengan sempurna. Maksudnya, macam mana nak bagi contoh? Macam yang, okeylah, contoh. Awak pergi ke sekolah, awak tak jaga pun barang-barang sekolah. Contoh awak tak jaga barang sekolah. Contohlah, whiteboard tu dah cantik dah, baru je pasang. Tiba-tiba, tercabut lah, apalah kan. Ada conteng-conteng sana sini, dah kotor dah. Itu. Lepas tu, nanti akan datang cikgu nak guna. Muallim ke, muallimah ke, ustaz ke, ustazah ke nak guna kan. Dah tak boleh guna. Sebab apa? Sebab dah tercabut, dah patah. Itu tidak dapat digunakan dengan sempurna. Jadi kena beli baru. Okey, berlaku pembaziran lagi dekat situ. Okey, yang ketiga, akibat dia. Akibat kalau kita tak jaga harta benda awam, yang ketiga, melahirkan masyarakat tidak berdisiplin. Okey, macam mana melahirkan masyarakat tidak berdisiplin ni? Maksudnya kita hidup bermasyarakat kan, berjiran, betul tak? Kita hidup ni memang ada je mana-mana mesti ada orang, betul tak? Ke seorang-seorang je atas. Siapa yang seorang-seorang atas dunia ni? Belajar pun tak nampak ni Mukadimah ada kat sini. Okey. Itu melahirkan masyarakat tidak berdisiplin tu maksudnya bila kita tak jaga harta benda awam, orang lain pun dia tak nampaklah contoh yang baik. Bila dia tak nampak contoh yang baik, maksudnya kita pun tak ada rasa berdisiplin dalam diri kita untuk jaga harta benda awam. Sedangkan itu harta benda awam. Kenapa kita tak jaga, betul tak? Sebab kita pun nak guna, orang lain pun nak guna. Jadi kena jaga. Itulah harta benda awam. Bila harta benda awam ni kita kena jaga. Sebabnya kalau kita tak jaga macam menyusahkan orang. Bila kita menyusahkan orang lain, semua urusan kita pun Allah akan macam mana? Tak mudahkan lah. Bila kita mudahkan orang lain, bukan kita pun akan mudahkan Allah, betul tak? Okey. Yang seterusnya, mencemarkan pemandangan. Macam Maklimah kata tadi, bila dia tak jaga kebersihan, dia dah kotor kan? Tandas tu dah kotor. Kita tengok dah mencemarkan mata kita pun tak senang nak tengok. Kotor lah. Tengok, kotor. Suka tengok itulah mencemarkan pemandangan tu. Okey, seterusnya melahirkan permusuhan dan kebencian dalam masyarakat. Okey, melahirkan permusuhan dan kebencian dalam masyarakat. Saling membenci, saling bermusuh. Contohlah. Contoh saling bermusuh. Okey, Cina, Melayu. Dia macam tu. Saling musuh. Kita tak naklah macam tu. Dalam masyarakat ni kita kena hidup membantu kotor. Kita kena gotong royong, adakan gotong royong. Okay, macam dekat contohlah dekat rumah awak tu kan, mesti awak hidup berjiran, betul tak? Untuk elakkan denggi ke apa ke, contohnya awak kena bersihkan longkang bersama dengan jiran. Itu bergotong royong sama-sama. Dapat elakkan tapi ni kalau kita tak jaga, dia akan menjadikan kita hidup saling benci membenci, melahirkan permusuhan. Itulah maksudnya melahirkan permusuhan tu, saling benci membenci. Macam tak sukalah dia ni, dia tak jagalah rumah kita. Tak boleh lah macam tu. Okey. Yang terakhir akibat kalau tak jaga harta benda awam, berlaku pembaziran. Okey, berlaku pembaziran macam mana tadi? Maklimah tunjuk video tadi kan, dia gosok gigi, dia buka je paip tu, air mengalir je kan, padahal dia tengah gosok gigi. Itu pembaziran, berlaku pembaziran. Okey. Tamat. Okey, semua buka buku inovatif. Okey, boleh buka mute tu.
Boleh buka mute tu, nanti Maklimah tak dengar suara awak mana yang tak faham kan. Okey. Buku aktiviti buka muka surat 53. Dah Maklimah. Maklimah dah. Buka muka surat 53. Okey. Nombor satu. Maklimah muka surat berapa? Muka 53. Maklimah muka surat berapa? Muka surat 53. Saya Maka Untuk yang tak ada tak apa, boleh salin je dulu dekat tambah. Apa alif nanti alif salin je di atas kelas. Atas ada? Halo, Maklimah. Salin dalam saya pun tak apa. Tahu tak Maklimah betul. Okey. Tengok soalan nombor satu. Kan? 50. Tengok soalan nombor 2. Muka surat 53. Ada? 53. Ah, 50. Buku inventory muka 53. Okay. Ada yang tak tahu? Jumpa? Okey, siapa yang tak jumpa lagi tu muka surat 53. Okey, sebelah dia tu kenapa Maklimah tak dengar? Maklimah tutup. siapa yang tutup Maklimah ni? Patutlah ya Allah. Dengar tak? Jangan kamu. Tak dengar.
Apa ni? Dengar tak? Dengar tak? Buka surat dia. Alimah tak clear suara. Surat tak clear? Clear tak? Clear tak? Clear ke? Tak clear. Tak clear Kalau macam ni. Clear Clear tak? Mana? Okey, tak apa. Siapa yang tahu? Sampai salin dalam kertas. Salin atas kertas dulu. Okey, dengar nombor 1. Nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Garis tempat kosong. Dengar. Ialah adab menggunakan harta benda awam. Dan nombor 1. Garis tempat kosong ialah adab gunakan harta benda awam. Okey, adab menggunakan harta benda awam. Dia bagi jawapan pertama. Yang pertama, mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Menjaga keselamatan harta benda awam. Tidak berhati-hati ketika menggunakan harta benda awam. Lagi sekali Maklimah baca soalan. Soalan nombor 1, garis tempat kosong ialah adab menggunakan harta benda awam. Okey, jawapan pilihan dia alif, mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Tidak menjaga keselamatan harta benda awam. Tidak berhati-hati ketika menggunakan harta benda awam. Okey, apa dia adab menggunakan harta benda awam? Alif, ba, ke, jim. Tak clear? Telah ditetapkan. Clear ke? Memang ada. Tidak berhati-hati. Clear tak? Cuba sabar. Adab yang ditetapkan. Putus. Nombor tak clear ni. Kau banyak sangat pakai ni. Maklimah kat bawah ni rasanya. Dengar tak? Dengar tak? Macam nama tengok kan? Dengar tak? Dengar tak suara Maklimah? Dengar tinggi pula. Maklimah punya sound ni dekat bawah. Betul-betul. Okay, soalan pertama tadi. Ada menggunakan harta benda awam. Okay, ada menggunakan harta apa dia? Alif, ba, ke, jim. Satu tadi. Boleh kan mana jawapan yang rasa betul? Mengikut aturan yang ditetapkan ke, ataupun tidak menjaga keselamatan harta benda awam ke, ataupun tidak berhati-hati tidak menggunakan harta benda awam. Yang alif tu mengikut aturan yang ditetapkan kan. Ba, keselamatan. Tak berhati. Yang mana satu jawapan dia? Alif. Ya, soalan tu Alif. Alif jawapan dia. Alif tu. Okey, jawapan dia Alif kan, Alif. Alif. Dah Alah. Dah kan? Ingat tak? Soalan nombor 2. Nombor 2, buat soalan nombor 2. Okey. Maklimah baca dengan amalan yang baik dilakukan terhadap harta benda awam adalah jawapan pilihan dia bagi aturan
Menjaga kebersihan sekitaran. Jim merosakkan benda tersebut. Amalan yang baik dilakukan terhadap harta benda awam. Apa dia? Alif ke, ba ke, jim. Okey, dengar balik. Amalan yang baik yang dilakukan. Amalan yang baik yang dilakukan terhadap harta benda awam. Alif, tak perlu ikut peraturan. Tak payah ikut peraturan. Ba, menjaga kesekitaran. Maksudnya jaga persekitaran. Jim, merosakkan harta benda tersebut. Mana satu? Alif ke, ba ke, jim? Yang baik. Apa dia? Ba. Yes. Kebersihan sekitaran. Ba. Pelak. Ba. Pelakkan ba. Ba. Pandai. Siapa buat ba tu pandai. Okay, bulatkan ba. Jangan soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Ya, soalan nombor 3. Kelebihan beradab ketika menggunakan harta benda awam ialah, okey, lagi sekali maklumat baca soalan. Kelebihan beradab ketika menggunakan harta benda awam ialah alif, laku pembaziran. Ba, tidak boleh tahan lama. Jim, memudahkan orang lain yang memerlukannya. Okey, sekali maklumat baca. Kelebihan beradab ketika menggunakan harta benda awam ialah alif, pembaziran. Tidak boleh tahan lama. Jim, merosak, memudahkan orang lain memerlukannya. Memudahkan orang lain memerlukan. Mana satu? Alif ke jim? Jim. Yes, memudahkan orang lain yang memerlukannya. Jim, jawapan dia jim. Okey, soalan nombor 4. Pilih akibat tidak beradab jika menggunakan harta benda awam. Okey, lagi sekali maklumat baca. Pilih akibat beradab jika menggunakan harta benda awam. Dia suruh pilih akibat. Dengar balik dengan menyusahkan orang lain. Jim, melahirkan masyarakat berdisiplin. Lagi sekali maklumat baca. Dia suruh pilih akibat tau. Jangan ba, menyusahkan orang lain. Jim, melahirkan masyarakat berdisiplin. Mana satu? Alif, ba ke jim? Apa dia? Akibat dia? Anda. Akibat dia ba, menyusahkan orang lain. Sebelah. Sebelah. Okey, lepas bincang dia ni 54 habis. Lepas kita bincang yang 54 habis. Yang ni awak sendiri. Okay. Bincang buku set sampai 54. Tengok soalan nombor. Elakkan daripada tempat kosong harta benda awam. Merosakkan, menjaga. Lagi sekali maklumat baca. Elakkan daripada tempat kosong harta benda awam. Alif, menggunakan. Ba, merosakkan. Jim, menjaga. Elakkan daripada apa? Menggunakan ke, merosakkan ke, menjaga? Ba. Merosakkan. Pandai. Elakkan daripada merosakkan harta benda awam. Bulatkan huruf ba. Bulatkan huruf ba. Masalah yang tanyakan baik ataukah pada kenyataan bawah. Kita satu tak. Okey, dengar Dia sudah tanya atau pangkal tau. Dengar soalan nombor 1. Kebersihan tandas awam, tanggungjawab kita bersama. Betul ke salah? Kebersihan tandas awam, tanggungjawab kita bersama. Betul ke salah? Betul. Betul. Okey, tandakan lain. Soalan nombor 1. Harta benda awam, perbuatan dia. Betul ke salah? Betul.
Merosakkan benda awam, perbuatan yang mulia. Betul ke salah? Kalau rosakkan salah. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Menjaga harta benda awam. Betul ke salah? Betul. Okey, pandai. Betul. Tandaikan right. Soalan nombor 4. Menjaga harta benda awam bukan tanggungjawab kita. Menjaga harta benda awam bukan tanggungjawab kita. Salah. Okey, pandai. Yang telah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Betul salah? Betul. Betul. Okey. Sendiri pun 55, 56, 52, 58 sampai habis selesai. Pasal 60. Dekat? Okey, boleh kan? Nanti kita sesi ulang kali. Boleh? Jangan hantar kamu tahu. Kak Ina sangkut-sangkut lah. Tak apa. Sekejap, Malik cuma tulis. Baru maklumat dekat. Maklumat tengok gambar apa betul. Okey, semua baca doa pas belajar. Allahumma ramna bil Allahumma zakirna minhuman terima kasih. Maafkan kami, Mu'alimah doakan kami, Mu'alimah rahmatullahi wa barakatuh. Okey, Waalaikumsalam. Okey, semua boleh. Mama dah habis. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sebentar dulu. Alif nak. Ya. Tadi aku pula. Siap. Ada. Ada. Bye, Mat.